Salam sejahtera. Beberapa hari lalu dan tahun lepas, saya telah membuat dua video untuk menjelaskan isu perkebun haram di Raub. Namun, penyokong-penyokong mereka melemparkan beberapa tuduhan terhadap pihak penguatkuasa undang-undang. Antara empat tuduhan utama daripada penyokong-penyokong mereka adalah: pertama, mereka katakan pihak penguatkuasa telah menyalahi perintah mahkamah. Nombor dua, mereka menuduh kerajaan flip-flop kerana perkebun haram ini hanya menyahut rancangan buku hijau. Ketiga, ada juga penyokong mereka menuduh saya wujudkan konflik perkauman kerana kononnya menghasut orang Melayu dengan bahasa Melayu. Keempat, mereka menuduh bahawa kawasan ini ditebang kerana untuk syarikat swasta tertentu. Selepas ulasan tentang tuduhan ini, saya akan naikkan satu cadangan penyelesaian. Pertama, tentang perintah mahkamah. Saya sudah menjelaskan dalam video minggu lepas tentang perintah interim mahkamah yang mereka tunjukkan. Pihak Saving Musang King Alliance, SAMKA, menyatakan bahawa kawasan yang ditebang pokok oleh pihak kerajaan negeri adalah terletak di Mukim Trust yang diperintahkan tidak boleh tebang oleh kerajaan oleh mahkamah sewaktu menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Maka kerajaan negeri telah melakukan kesalahan menyalahi perintah interim ini. Saya dah baca perintah tersebut beberapa kali. Dalam perintah tersebut tertulisnya bahawa kerajaan tidak boleh menguatkuasa sementara di tempat-tempat ini. Okey, mungkin dia orang tak berapa faham maksud perintah interim ini yang disediakan oleh peguam belah mereka sendiri. Mohon tengok di sebelah kanan. Sungai Raun, Sungai Calik, Sungai Kelau dan Terenum yang berada di Mukim Gali, daerah Raub, dan Sangli, Kampung Sungai Cetang, Tras, yang berada di Mukim Tras, daerah Raub, dan Hutan Simpan Gunung Benum. Ini adalah seperti satu alamat penuh. Contohnya, mahkamah tidak benarkan kerajaan untuk potong pokok di rumah saya yang terletak di nombor 45 Lorong 10 Taman Seksyen 23 Mukim Petaling, daerah Shah Alam, Selangor. Maksud perintah interim ini hanya adalah tertaluk kepada rumah saya nombor 45 dan bukannya di seluruh Mukim Petaling. Jangan salah baca perintah lepas tu cakap besar. Kalau mahkamah setuju dengan anda, saya akan diamkan diri dalam hal ini. Ramai juga yang salah faham. Ingatkan mereka telah menang besar di Mahkamah Tinggi Kuantan dan dapatkan perintah. Hakikatnya, mereka kalah di Mahkamah Tinggi Kuantan dan perintah interim ini adalah untuk sementara sehingga selesainya isu di Mahkamah Rayuan. Kedua, mereka menuduh kerajaan yang flip-flop kerana perkebun haram ini menyahut rancangan buku hijau sejak zaman Allahyarham Tun Abdul Razak. Ada juga YouTuber pakai bahasa Cina guna ini sebagai alasan. Saya memang nak gelak sampai gigi pun hampir jatuh. Saya merayu agar sesiapa yang ingin gunakan alasan rancangan buku hijau 1974 ni sekurang-kurangnya fahamkan apakah isi kandungan sebelum merepek seberangan. Kalau tak nak buat kajian, sekurang-kurangnya baca ucapan Allahyarham Tun Abdul Razak pada Disember 1974. Saya kongsikan beberapa isu kandungan penting ucapan tersebut mengenai buku hijau. Rancangan buku hijau ini adalah untuk jangka masa pendek untuk mengatasi inflasi masa itu. Ianya termaktub dalam rancangan Malaysia ketiga, iaitu tahun 1976 hingga 80-an dan diganti dengan rancangan Malaysia keempat. Allahyarham menekankan kepentingan adalah untuk makan sendiri, jual dan penyelesaian jangka masa pendek pada waktu itu. Setahu saya, ramai perkebun haram meneroki hutan berpuluh-puluh tahun selepas zaman itu sampailah selepas tahun 2000 pun ada. Allahyarham Tun Razak juga menyatakan bahawa Jawatan Kuasa Tindakan Daerah yang bertanggungjawab untuk menentukan kawasan dan jenis tanaman. Adakah perkebun haram ini mendapat restu Jawatan Kuasa Tindakan Daerah rancangan buku hijau sebelum menerokai secara haram atas hutan simpanan kekal? Kalau mereka memenuhi syarat-syarat dan tujuan rancangan buku hijau, saya sokong mereka. Kalau mereka tak tahu apa itu rancangan buku hijau dan sekadar guna sebagai alasan untuk justifikasikan perbuatan haram, mohon mereka baca dulu sebelum memalukan diri. Ketiga, ada juga di kalangan penyokong mereka menuduh saya wujudkan konflik perkauman kerana menghasut kaum Melayu dengan bahasa Melayu. Saya pun dah gelak sampai gigi jatuh habis. Pertama sekali, saya tidak pernah sebut tentang kaum di sini.
Yang dia kata ni, perkauman ni adalah penyokong-penyokong perkebun haram mereka lah. Saya baca di akhbar Mandarin, baca di posting dia orang, ada ramai yang katakan ini perkauman sebab pekebunnya kebanyakan berkaum Tionghoa. Bila saya buat posting, saya hanya tengok dari sudut pandangan perundungan dan kemanusiaan. Saya langsung tak tengok kaum. Yang nak tengok kaum tu setengah penyokong pihak sana lah. Yang saya khawatir, kalaulah ini memang satu isu yang tiada berkaitan dengan perkauman, kenapa YB dan juga banyak penyokong mereka buat video dan posting dalam bahasa di mana majoriti rakyat Malaysia tidak faham? Jom, kita tonton video tu. 今天州政府的所作所为呢，就只能用4个字形容：无法无天。首先，农民是有停令的。我们希望大家可以站出来，跟农民站在一起，作为农民最强大的后盾。So, YB buat video dan sidang media dalam satu bahasa yang majoriti tak faham. Penyokong juga buat posting kebanyakan dalam bahasa yang majoriti rakyat Malaysia tak faham. Lepas tu ada penyokong yang munculkan teori bahawa diambil tindakan kerana mereka kaum Tionghoa. Dan apek Cina disalahkan kerana cakap atas kebenaran, fakta dan perundangan dalam bahasa Melayu. Kenapa saya guna bahasa Melayu? Saya dah buat kajian dan penyelidikan yang menyeluruh bahawa negara ini adalah Malaysia dan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Yang ramai di kalangan kalian termasuk YB buat dalam bahasa majoriti warga negara Malaysia tak faham tu kenapa? Nak jelaskan isu kepada kaum tertentu saja ke? Atau kepada rakyat Republik Rakyat China? Untuk maklumat penyokong-penyokong perkebun haram tertentu, seorang bekas tentera Melayu yang bernama Rahmat Hashim disabit hukuman atas Akta Perhutanan kerana memasuki dan menerokai hutan simpanan tanpa permit pada 2016. Beliau dihukum 2 tahun penjara dan didenda RM50,000. Kamu nak tuduh ada isu perkauman dalam Raub, bagaimanakah pula dengan Rahmat Hashim? Untuk keadilan kepada Rahmat Hashim, kamulah bagi tahu saya, patutkah perkebun haram di Raub dihukum seperti Rahmat Hashim? Kenapa YB yang kalian menyokong ni tidak pertahankan Rahmat Hashim apabila beliau didakwa dan disabit hukuman? Sekarang bagi tahu saya, siapa yang bersifat perkauman di sini? Keempat, mereka menuduh kawasan ini ditebang kerana untuk syarikat swasta tertentu. Saya pun nak gelak lah. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang akan menanamkan semula 20,000 pokok hutan di kawasan yang ditebangkan itu. Syarikat swasta nak pokok hutan buat apa? Kerajaan Negeri Pahang telah menguatkuasakan di beberapa kawasan penerokaan haram, contohnya untuk sayur-sayuran seperti Sungai Icat dan Lembah Pertam di Cameron Highland. Ada siapa-siapa dari kalangan penyokong perkebun haram Raub pergi untuk pertahankan mereka khususnya di Cameron Highland? Kenapa tidak? Sebelum mengakhiri, saya ingin tegaskan sesuatu. Tiada perkebun haram sampai sekarang yang berani mengakui jumlah pendapatan mereka yang mereka dapatkan selama 10-20 tahun aktiviti haram. Mereka yang berusaha selama 47 mengikut rancangan buku hijau secara betul, jangka pendek, saya katakan mereka telah melakukan secara halal dan tiada masalah sebegini. Pergi perkebun haram telah menyalahi 4 undang-undang. Memasuki hutan simpanan tanpa permit, menerokai tanpa permit, melarikan cukai pendapatan, tidak membayar levy dan sewa tanah. Selesaikan masalah undang-undang di atas dahulu seperti Rahmat Hashim sebelum menuduh orang lain yang berkauman. Hujung sekali, cadangan penyelesaian daripada saya. Very simple. Perkebun haram yang betul-betul mengalami kesusahan hanya dapat kurang daripada RM1,200 sebulan daripada aktiviti haram ni, tidak boleh menyerah diri. Apa Cina bagi offer? Nombor 1, umumkan pendapatan anda. Nombor 2, mengaku kesalahan yang dilakukan. Maka saya bagi bantuan guaman percuma untuk memohon pengurangan hukuman di mahkamah dan kongsikan keadaan anda di page saya agar ramai boleh nampak dan bantu. Saya tidak akan membelah mereka yang kaya raya tetapi enggan mengumumkan pendapatan dari sumber yang haram sekadar untuk mengeraihkan simpati dan politik daripada mereka. Penyokong-penyokong yang sama katakan Najib kena bayar cukai atas duit penyelewengan. Jangan sekali kamu jadi hipokrit bila sampai perkebun haram. Najib tengah cabar mahkamah bahawa itu adalah derma dan bukan duit haram, tetapi kes ini mereka jelas mendapatkan pendapatan haram. Pendapat-pendapat saya di atas hanya boleh diubah dan tertakluk kepada keputusan mahkamah dan tiadanya perubahan jikalau mana-mana mahkamah mengekalkan
keputusan yang asal. Terima kasih kerana menonton ulasan Apek Cina. Salam sejahtera.